سلاما على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita bersama-sama dapat menghabiskan puasa kita semalam. Masih lagi Allah bagi keizinan untuk kita berpuasa, untuk kita berada di dalam bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat keberkatan dan ganjaran-ganjaran pahala yang berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon semoga kita tergolong di dalam golongan orang-orang yang diberi rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita berada di muka surat 210, nombor 3, adab-adab dan perkara-perkara yang berkaitan dengan khatam Al-Quran. Dengan khatam Al-Quran. Perkara-perkara yang berkaitan lah. Sama ada dia perkara-perkara yang berkaitan dengan khatam Al-Quran ataupun jenis-jenis khatam Al-Quran yang nanti kita sentuh sikit lah beberapa perkara yang mungkin kena dengan kita supaya kita lebih faham, lebih mampu untuk menilai dengan sewajarnya apa yang kita buat dari segi ibadat-ibadat kita kepada Allah SWT. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kata pada menyatakan adab yang berkaitan dengan khatam Al-Quran, pada menyatakan adab yang berkaitan dengan khatam Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Telah berlalu kita sebut sesungguhnya khatam Al-Quran itu untuk seorang, maksudnya berdasarkan secara individu, wahdahu yustahab ayyakuna fi salah. Maksudnya dia buat secara individu, dia buat secara sendirian adalah yang terbaiknya adalah di dalam solat. Kita dah bincang dah sebelum ni, kita dah baca dah, di dalam solat itu yang terbaik. Tidak maksudnya ulama-ulama berijtihad tentang ganjaran pahala solat, ganjaran pahala baca Quran dan ganjaran pahala baca Quran di dalam solat. Maka di situ kita harap kita dapat kejar dan gembelin tenaga kita untuk dapatkan pahala-pahala yang banyak yang diberikan oleh Allah SWT. Wa amma man yakhtimu fi ghairi salah, adapun yang mengkhatamkan Al-Quran di luar salat, wal jama'ah alladhi yajtami'una yakhtimuna mujtami'in, dan kumpulan-kumpulan manusia, jemaah-jemaah manusia yang mengkhatamkan Al-Quran secara berkumpulan. Maka kalau buat khatam Al-Quran secara berkumpulan ini, fayustahab ayyakuna khatmuhum fi awwalil lail. Jadi sebenarnya khatam Al-Quran secara berjemaah ini Imam Nawawi sebut di sini, tetapi dari segi dalil perbuatan mungkin mengkhatam Quran secara berjemaah ni makna dia masing-masing membaca Al-Quran masing-masing, dan sampai tahap nak khatam Al-Quran tu maka dilakukan secara beramai-ramai, bukan mengkhatam Al-Quran macam nanti kita sentuh nanti bagaimana yang kita buat selalu lah. Maka dekat sini dia kata jamaah minan nas, sekumpulan manusia berkumpul untuk mengkhatamkan Al-Quran. Dan disunatkan untuk dikhatamkan Al-Quran pada awal malam lah, macam kita dah sebut sebelum ni, lepas maghrib dan sebagainya, ataupun pada waktu maghrib, itu untuk perseorangan lah di dalam solat, ataupun fi awalin nahar kama taqaddam, ataupun pada awal siang, pada awal siang itu waktu pagi lah. Dan disunatkan untuk berpuasa pada hari kita khatam Al-Quran, okey. Supaya ini ijtihad para ulama juga, supaya khatam Al-Quran itu berlaku dalam keadaan kita bila kita berpuasa, kita kurang buat maksiat, kurang buat kesalahan. Bukan kata boleh buat maksiat kalau kita tak berpuasa, tetapi kebiasaannya begitulah, kita berpuasa kita akan lebih menjaga diri kita, kita akan lebih menjaga diri kita. Maka
disunatkan untuk kita berpuasa pada hari khatam Al-Quran itu. Kecualilah kalau hari khatam Al-Quran itu bertembung dengan hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Itu bab fiqh semua dah tahu dah, hari-hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Hari Jumaat tidak dilarang untuk kita berpuasa. Yang tu pun kena faham juga. Hari Jumaat tidak dilarang untuk kita berpuasa. Boleh kita berpuasa sekali-sekala jika kita ada perkara yang kita nak buat, contohnya khatam Al-Quran ataupun nazar dan sebagainya. Tapi yang tidak boleh adalah hanya berpuasa pada hari Jumaat dan tidak berpuasa pada hari lain, dan dia menjadi rutin. Yang tu yang tidak boleh, yang ditegah oleh para ulama. Telah sahih datang daripada Talhah bin Musarrif dan daripada Musayyib bin Rafi' juga, dan Habib bin Abi Thabit at-tabi'in. Mereka ini semua tabi'in dari kalangan orang Kufah, orang Kufiyin, orang Kufah, rahimahumullah ajma'in. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka semua, bahawa sesungguhnya mereka ini berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa pada hari yang mereka nak khatam Al-Quran padanya. Ini di antara amalan para salaf salih. Okey. Wa yustahab hudur majlis khatam Al-Quran, dan disunatkan untuk hadir pada majlis khatam Al-Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran, maksudnya yang boleh membaca Al-Quran dengan baik. Waliman la yuhsinul qira'ah, dan juga bagi orang yang tak boleh nak baca Al-Quran dengan baik. Okey. Dekat sini dia terjemah, kalau tengok dekat kitab Hidayah, dia kata dianjurkan pula untuk hadir di majlis khatam bagi yang membaca dan bagi orang yang tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi terjemahan ini kurang tepat dengan nas yang ada dekat depan kita ni. Waliman la yuhsinul qira'ah ni makna dia dan juga orang yang tidak boleh membaca Al-Quran dengan baik. Maknanya dekat sini itu terjemahan yang asal lah kalau tengok dekat pada teks bahasa Arab ini. Tetapi dari segi pendapat ulama, maksudnya boleh untuk hadir ataupun boleh untuk kita ajak yang tak boleh baca Quran pun boleh juga, yang tidak boleh baca Quran dengan baik pun dia ajak juga, terutama lagi orang yang boleh membaca Al-Quran, dan mereka lah selalunya yang buat majlis-majlis khatam Al-Quran ini. Maka dari segi saya hanya betulkan dari segi translation sahaja, sebab kalau ikut sini yuhsin maknanya tidak boleh berbuat satu perkara itu dengan baik, bukan tak boleh buat langsung, boleh buat tapi kurang baik. Maknanya diajak semualah untuk majlis khatam Al-Quran itu. Lepas tu kita tengok lagi hadis yang cuba dibawa, hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi di sini, dia beristidlal, dia mengambil dalil daripada hadis ini, walaupun nanti kita tengok hadis ini macam kurang tepat sebab dia ambil daripada bab hari raya, bab hari raya. Faqad rawayna fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyadha bil khuruj yawm al-'aid fayashhadna al-khaira wa da'watal muslimin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, di dalam dua sahih, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang yang berada di dalam haid. Huyyad ni jamak kepada haid, jamak kepada orang-orang yang datang haid, tetapi perkataan huyyad ini jarang digunakan. Sebenarnya al-haidat kadang-kadang kita biasa guna, tapi itulah hadis ini mempunyai perkataan-perkataan yang ganjil yang jarang digunakan, tetapi ianya adalah standard. Dia adalah bahasa standard, bahasa Arab standard, tetapi jarang digunakan. Rasulullah SAW mengarahkan, menyuruh orang-orang yang datang bulan untuk keluar pada hari raya dan menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang Islam. Maknanya orang-orang yang datang bulan kena keluar pada hari raya untuk pergi ke, maksud dekat sini adalah pergi dengan khutbah. Pergi dengan khutbah. Kalau tengok kat sini, tengok ada tak dia terjemahkan. Kalau tengok sini dikata dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i ke Ibnu Majah. Ibnu Majah sahaja keluarkan pada bab salat. Sebab ia berkaitan dengan solat hari raya. Dia berkaitan dengan solat hari raya. Maksudnya Aidain, dua hari raya.
raya puasa dan hari raya haji. Maka boleh tak, kalau orang tanya boleh tak orang-orang yang datang haid ni pergi sembahyang raya? Jawapan dekat dalam konteks, di dalam konteks dulu-dulu zaman Nabi, jawapannya adalah boleh. Tidak ada masalah langsung. Tapi jawapannya perlu berhati-hati kalau dijawab dalam keadaan masyarakat sekarang. Kerana apa? Isunya satu sahaja. Isunya adalah tempat. Mungkin para jemaah pun pernah dengar dah cerita tentang ini dan banyak dah belajar dengan para asatizah lain juga, bahawa sunnahnya secara pengamalannya zaman Nabi, sembahyang hari raya adalah dibuat di lapangan, bukan di masjid. Di lapangan, di tempat lapang, di padang, dengan hasrat, dengan tujuan bahawa semua orang boleh datang. Semua orang boleh datang dengar khutbah Jumaat dan melihat orang solat Jumaat bagi orang yang tidak boleh solat, dan mendengar khutbah dan menyaksikan kegembiraan dan kemenangan orang-orang Islam berpuasa sebulan. Jadi dari segi pengamalannya begitu. Tetapi di Malaysia tidak ada, setakat yang saya tahu, tapi dulu pernah dengar ada yang buat di padang. Boleh buat, tak ada masalah, di padang sekolah ke padang awam ke apa ke, tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Dan itulah sebenarnya yang dilakukan sejak zaman Nabi. Dan di beberapa negara Islam, beberapa negara Islam terutama macam di Morocco sendiri, kita buat di padang. Padang yang luas, ada pokok-pokok macam pokok buah berangan apa semua tu kan, dia ada redup, ada yang panas dan sebagainya, kawasan lapang, dan ada satu binaan kecil, mimbar, dan khatib naik atas tu dan baca khutbah, dan semua orang datang, budak kecil, orang perempuan, semua datang untuk solat hari raya. Maka di Malaysia tidak dilakukan begitu. Kita faham kerana apa? Sebab iklim kita tidak mengizinkan. Kalau kajian cuaca mengatakan, kita boleh berpandukan lah. Kita bukan ahli nujum tetapi ramalan berdasarkan pengalaman dan kiraan teknikal orang-orang yang mahir dalam bab tu. Kalau boleh dibuat di kawasan yang lapang, apa salahnya supaya sekurang-kurangnya kita mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW dalam bab itu, dan boleh mengajak lebih ramai lagi orang-orang untuk datang mendengar khutbah hari raya dan menyaksikan kegembiraan itu. Kalau tidak, ramailah orang-orang perempuan yang tidak pergi solat hari raya dan tidak pergi dan tidak dapat mendengar khutbah hari raya yang di situ terdapat pesanan-pesanan dan tazkirah-tazkirah penting untuk kehidupan. Maka itulah konteks dan situasi yang ada di Malaysia, dan berbeza dengan negara-negara lain yang mengikut apa yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para tabi'in. Cuma kita kalau hujan tak bolehlah nak buat dekat luar, maka kita buat dekat masjid. Tapi kalau ada yang tanya boleh tak buat kat dewan besar, contohnya dekat satu komuniti ada dewan besar, dan saya melihat kepada perkara konteks asal, dia tidak ada masalah, buat je. Janji tempat itu adalah tempat yang boleh berhimpun padanya sebab maksad ataupun tujuan pensyariatan solat hari raya itu, di antaranya itu untuk mengajak semua orang. Macam kita tengok dalam hadis Nabi tadi pun, Nabi suruh untuk orang-orang yang datang bulan pun pergi untuk keluar untuk solat hari raya, untuk solat hari raya dan mendengar seterusnya mendengar khutbah. Cumanya kalau kita tengok kat sini, kita tengok pendalilan ini macam tak kena dengan kita duk belajar tentang khatam Al-Quran. Tetapi kita boleh lihat dalam konteks dan sudut yang berbeza sedikit, seperti mana yang dikehendaki oleh Imam An-Nawawi tentang hadirnya orang yang boleh membaca Al-Quran atau tidak boleh membaca Quran, orang yang datang bulan ke apa ke, maksudnya semua boleh datang untuk menyaksikan orang membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Semoga bila berada di dalam majlis khatam Al-Quran itu dapat melihat perkara-perkara yang baik, dapat berada di dalam majlis zikir, dapat melihat kegembiraan-kegembiraan orang yang mengkhatam Al-Quran. Itulah mungkin
kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini pada bab khatam Al-Quran, sedangkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i kedua-dua keseluruhannya meletakkan dalam bab Al-Aidain, 2 hari raya, tetapi Ibnu Majah saja letak dalam bab solat. Tak kisah, yang pentingnya kelihatan secara kasar tidak kena, tetapi kita kena faham konsep apa yang nak disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini. Maka itu sebab dia ambil hadis ini sebagai sandaran, kepada perkara yang kita sedang bincangkan. Okey, saya tengok sekejap sebelum masuk kepada okey. Selepas itu Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata wa rawaina fi musnadid Darimi an Ibn Abbas annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an fa idza arada an yakhtima a'lama ibn Abbas radhiyallahu anhuma fayashhadu dhalika. Kami meriwayatkan di dalam Musnad Ad-Darimi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sesungguhnya dia mengambil ataupun meminta seorang lelaki untuk memeriksa ataupun monitor ataupun memerhati, membuat pemerhatian ke atas seorang lelaki lain ataupun kepada orang lain yang sedang membaca Al-Quran. Maknanya Ibnu Abbas ini dia sentiasa akan cuba untuk mendapatkan seseorang yang lain yang lebih faqih, yang lebih pandai membaca Al-Quran, hukum hakam dan sebagainya, untuk memeriksa, untuk memerhati ataupun monitor, menyelia orang lain untuk membaca Al-Quran. Fa idza arada ay yakhtima, bila dia nak mengkhatamkan Al-Quran, dia akan memberitahu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fayashhadu dhalika, dan Ibnu Abbas pun menyaksikannya. Ibnu Abbas pun menyaksikannya. Saya tak pasti kalau ikut terjemahan dekat Hidayah ni boleh faham ke tak kalau saya tak terangkan. Dia kata bahawa dia memerintahkan. Kalau sebenarnya memerintahkan ni macam menyuruh. Sebenarnya adab tidak menyuruh. Nabi je yang boleh menyuruh. Nabi boleh menyuruh. Tapi kalau Ibn Abbas dan sebagainya, dia itu sebab dalam hadis ini, dalam lafaz ini dia tak kata amara, dia tak kata menyuruh, dia kata yaj'al. Maksudnya Ibn Abbas akan berusaha untuk mencari seseorang yang lebih bagus bacaannya untuk memeriksa bacaan orang lain. Boleh faham? Jadi dia sebenarnya bukan menyuruh tetapi meminta ataupun melakukan sesuatu usaha untuk mendapatkan seseorang yang lebih pandai untuk memeriksa, menyelia pembacaan Al-Quran oleh orang lain. Jadi itu terjemahan dia lah yang saya rasa lebih sesuai, wallahu alam, daripada memerintah. Memerhatikan ni pun sebenarnya tidak kena juga dengan perkataan yuraqib. Muraqabah ni maksudnya menyelia ataupun memantau. Memantau ni maksudnya bukan memerhati saja tetapi memberi teguran, membetulkan, melarang kalau ada bacaan dan ada kemungkaran dalam pembacaan Al-Quran dan sebagainya. Itu makna yuraqib rajulan. Okey. Lepas tu dia kata apabila akan khatam dia harus memberitahunya kepada Ibnu Abbas. Okey, betul? Sehingga dapat menyaksikannya. Jadi sehingga Ibnu Abbas dapat menyaksikannya, sebab Ibnu Abbas ni di antara ulama, di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling faqih, yang paling hebat dari segi Al-Quran, selain daripada Mujahid, selain daripada Ibn Abbas, Mujahid, Zaid bin Thabit contohnya, dan para sahabat lain yang terkenal dengan kepandaian dan kepakaran mereka dalam membaca Al-Quran. Ya, betul, menyemak dan membetulkan. Maka itu sebab dilihat di sini kenapa bila orang tu dah nak khatam, dia akan panggil Ibn Abbas, dia akan bagi tahu kepada Ibn Abbas supaya Ibn Abbas tengok balik. Okey. Hadis ini ada dua status sebenarnya. Hadis ini ada dua status. Kalau status hadis yang terdapat
hadis ini yang terdapat di dalam Sunan Musnad Ad-Darimi, maka hukum kepada hadis itu tidak kuat. Maknanya dia dalam mauquf lepas tu dhaif. Okey. Mauquf dhaif maknanya tidak kuat. Tetapi hadis ini juga terdapat di dalam Sunan Abi Daud. Terdapat di dalam Sunan Abi Daud yang mana martabatnya adalah sahih, mauquf tetapi sahih. Okey. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyebut di dalam Al-Futuhat, dia kata hadza mauqufun sahih. Hadis ini mauquf sahih. Maknanya boleh diterima pakai, boleh dilakukan, boleh disandarkan amalan itu kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh buat sebab sahabat Nabi buat. Okey, sebab sahabat Nabi buat. Sahabat Nabi ini dia akan buat satu perkara yang memang dia dah belajar daripada Nabi, dan dia tak akan buat perkara-perkara yang tidak dibolehkan di dalam syarak. Okey. Makanya kita boleh buat, kita boleh cari orang, kita boleh upah orang. Kalau kita tak ada duit, kita minta lah tolong kawan-kawan, syafaat diri kita kan. Kita ada kabel sikit, kita cari kawan-kawan yang pandai Quran, tolonglah aku semak bacaan orang ni, dia nak khatam Al-Quran dan sebagainya. Atau semak bacaan aku. Tapi kalau kita ada duit lebih, kita boleh upah dia untuk, kita boleh bayarkan kepada dia untuk dia semak bacaan. Jadi itu juga menjadi sedekah jariah kepada mengembirakan orang lain, dan juga sedekah jariah kepada diri kita sendiri. Kita buat sedekah dan dia adalah manfaat kepada diri kita. Ataupun kita cari orang lain, ustaz, untuk mereksa, menyemak bacaan orang-orang lain ataupun anak buah kita dan sebagainya. Maka itu satu perkara yang baik dan bagus untuk kita lakukan. Lepas itu kita terus lagi kepada hadis yang seterusnya. Warawa Ibnu Abbas, warawa Ibni Abi Daud bi isnadain sahihain. Telah meriwayat Ibni Abi Daud dengan dua sanad yang betul, yang sahih, daripada Qatadah at-Tabi'i al-Jalil. Daripada Qatadah, seorang tabi'i yang hebat. Al-Imam sahib Anas radhiyallahu, kawan kepada Anas, kawan kepada Anas bin Malik. Okey. Tengok, Anas bin Malik sahabat, Qatadah tabi'i. Maknanya Qatadah tak sempat hidup dengan Nabi, tapi Anas sahaja yang sempat hidup dengan Nabi. Tetapi Anas dan Qatadah adalah kawan baik. Anas dan Qatadah adalah kawan baik. Kana Anas, Qatadah kata, kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatama al-Quran jama'a ahlahu wa da'a. Anas bin Malik ini, Qatadah kata, Anas bin Malik ini kalau dia nak mengkhatamkan Al-Quran, dia akan jemput dan dia akan himpunkan ahli keluarga dia dan dia berdoa. Dia menghimpunkan ahli keluarga dia dan dia berdoa. Okey. Itu satu. Maknanya kita boleh buat. Kita boleh buat sebab saya dah check dah martabat hadis tu sebab saya kata boleh buat tu. Mukarrar kat sini maknanya Ibn Abi Daud ada lagi riwayat lain tentang perkara ini di dalam dengan sanad yang sahih juga daripada Hakam bin Utaibah, seorang tabi'i jalil juga, imam, qala arsala ilayya Mujahid. Okay. Mujahid mengutuskan ataupun menghantar, Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah menghantar kejap. At-Tabi'i Jalil qala arsala ilayya Mujahid wa Abdah bin Abi Lubabah faqala. Okey. Dia mengutuskan. Kalau tengok kat sini macam mana terjemahan dia? Kejap. Kami nak dari ini. Anas bin Malik bila khatam Al-Quran dengan mengumpul keluarganya. Okey. Ibn Abi Daud meriwayatkan dengan sanad sahih. Seorang tabi'in, Mujahid dan Ubah, mengutuskan seorang kepadaku. Mengutuskan seseorang kepadaku. Maksudnya Mujahid dengan Abdah bin Abi Lubabah ini mengutuskan seseorang kepada Utbah. Dia kata inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal Quran. Maksudnya menjadi tradisi mereka bila nak khatam Quran pergi ke sana, ada majlis-majlis yang dianjurkan oleh para tabi'in ini untuk mengkhatamkan Al-Quran. Dia kata sesungguhnya aku mengutuskan kepada kamu untuk kerana aku ingin mengkhatamkan Al-Quran.
Wa du'a yustajab 'inda khatmil Quran, dan doa yang mustajab ini adalah pada khatam Al-Quran. Wa fi ba'dhi riwayatihi sahihah, pada riwayat yang lain, wa annahu kana yuqal innar rahmata tanzilu 'inda khatimatil Quran. Sesungguhnya rahmat itu, pada riwayat yang lain ada yang mengatakan bahawa sesungguhnya rahmat turun apabila di dalam majlis khatam Al-Quran ataupun ketika khatam Al-Quran. Dan sekali lagi Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih juga daripada Mujahid. Dia kata apa? Kanu yajtami'una 'inda khatmil Quran yaqulun tanazzalur rahmah. Sesungguhnya mereka ini sentiasa berhimpun pada majlis khatam Al-Quran dan mereka berkata telah turun rahmat. Rahmat telah turun. Maka mereka berseronok, seronok dan gembira dengan majlis khatam Al-Quran itu. Okey. Hadis-hadis ini semua adalah sahih, dikeluarkan oleh Ibn Abi Daud dalam kitabnya Al-Masahif, dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyebut perkara ini di dalam Futuhat Ar-Rabbaniyah. Okey, jadi cumanya bila menyebut tentang majlis-majlis khatam Al-Quran ini, saya suka nak sentuh sedikit, walaupun perkara ini mungkin sebagai ulangan, tetapi nak sentuh sikit berkaitan dengan kehidupan kita dan tradisi kita selalu dekat Malaysia ataupun Nusantara ini. Yang pertamanya, khatam Al-Quran ni ada banyak jenis. Yang pertamanya, nak kahwin. Wallahualam, kalau dekat Malaysia ada, saya yakin ada dan memang ada. Kalau ada yang belum pernah dengar, memang dia ada. Ataupun negara lain, kalau ada negara lain, memang kalau nak tahu dekat Malaysia ada khatam Al-Quran untuk majlis kahwin. Biasanya dibuat sama ada malam sebelum hari akad nikah ataupun hari akad nikah tu dalam beberapa ketika sebelum majlis akad nikah itu berlangsung mengikut setting ataupun perancangan tuan rumah. Tetapi masalahnya dekat sini adalah khatam Al-Quran itu kalau betul pengantin itu ataupun ahli keluarga pengantin itu memang dah baca Al-Quran sebelum itu, habis juzuk 20 sampai 29, 20, 30 dan tinggal sikit sahaja Ad-Duha sampai An-Nas. Sebabnya khatam Al-Quran majlis kahwin ini adalah hanya berkaitan dengan, hanya dibaca daripada Ad-Duha sampai An-Nas dan dinamakan khatam Al-Quran. Dinamakan khatam Al-Quran. Maka ia adalah satu kesalahan dalam memilih terma untuk kita katakan untuk majlis itu. Sebab sepatutnya tidak boleh dikatakan dan menggunakan terma itu, istilah itu, sebab ia bukan khatam Al-Quran. Dia hanya majlis membaca Al-Quran, majlis tilawah Al-Quran sahaja. Tilawah bukan musabaqah, tilawah maksudnya membaca Al-Quran sahaja. Sebab kebiasaannya tak ada pun proses pengantin ke ataupun ahli keluarga membaca dulu Quran sebelum itu beberapa bulan atau beberapa minggu, dan sampai hari khatam Al-Quran sebelum akad itu baru dibuat khatam Al-Quran. Kalau betul begitu, okey, boleh dinamakan majlis khatam Al-Quran. Kalau tidak, adalah satu bentuk helah ataupun satu keadaan yang tidak sesuai untuk kita menggunakan perkataan khatam Al-Quran. Boleh jadi kalau lepas ni kalau nak buat majlis, saya tak suruh. Maksudnya kalau nak buat ada majlis bacaan Al-Quran ke apa ke masa majlis bertunang ataupun kahwin ke apa, tidak ada masalah. Cuma jangan sandarkan kepada Nabi sebab Nabi tak buat benda tu. Maka majlis khatam Al-Quran, majlis bacaan Al-Quran ataupun majlis mempelajari Al-Quran itu lebih baik supaya datang keberkatan kepada walimah dan mempelai, kedua-dua mempelai. Maka keadaan itu apa yang kita buat adalah istilah yang tidak sesuai dengan majlis yang kita selalu anjurkan. Okey, itu satu. Yang kedua adalah khatam Al-Quran secara membedak-bedak juzuk atau muka surat ataupun membahagi-bahagikan juzuk dan muka surat. Terutamanya benda ni tak berlaku di luar bulan Ramadan, jarang berlaku. Dia berlaku dalam bulan Ramadan. Kumpulan ini baca satu juzuk, kumpulan ini baca satu juzuk, kumpulan ini baca satu juzuk. Jadi ada yang baca, kumpulan ini baca 5 juzuk, kumpulan ini baca 5 juzuk, dan diorang ada kalau 5 kali 6, 30.
Jadi kalau mereka ada 12 kumpulan, mereka akan claim kata kita dah khatam 2 kali Quran. Kalau ada kumpulan, ada orang ramai, lebih ramai lagi, oh kita khatam 5 kali Quran Ramadan ini. Jadi bila ditanya bagaimana boleh khatam Al-Quran sebanyak 5 kali? Oh mereka kata kita ada 30 orang sebenarnya. Kita ada 30 orang. Satu kumpulan baca 10 juzuk. Satu kumpulan baca 10 juzuk. Jadi kita boleh khatam lebih banyak khatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maka itu pun satu helah pada bila saya menyemak beberapa tulisan jawapan-jawapan mufti terhadap itu, maka itu satu perkara yang tidak wajar dikatakan begitu. Maka kalau nak buat majlis, kita dah habis membaca beberapa juzuk Al-Quran, okey. Tetapi majlis khatam Al-Quran tidak sesuai untuk dinamakan begitu kalau ianya tidak bertepatan dengan keadaan apa yang kita buat. Okey. Itu satulah. Jadi yang sepatutnya bacalah. Al-Quran itu sebanyak mungkin. Kalau sempat dikhatamkan Al-Quran itu secara, bolehlah dinamakan khatam Al-Quran, tetapi setiap orang jangan claim kata dia dah khatam Al-Quran. Kalau nak kata majlis khatam Al-Quran disebabkan kita dah mudarasah, kita dah tadarus dan kita dah habis daripada Baqarah sampai ke An-Nas, tak apalah kita namakan majlis khatam Al-Quran, tetapi setiap orang jangan rasa dia khatam Al-Quran. Kecuali dia memang khatam Al-Quran di rumah secara sorang-sorang. Boleh faham Khatam Al-Quran di atas kubur, satu lagi benda yang kita dulu buat, untuk nenek moyang kita duk buat dulu sampai ada yang pasang kemah ataupun dangau di atas kubur, dan itu satu hal. Yang keduanya, sedekah pahala kepada si mati. Itu pun saya dah bincang dah perkara itu. Jadi perkara itu alhamdulillah sekarang ni dah kurang. Kalau ada 1-2 tempat masih buat lagi tu, kalau kita boleh nasihat, kita nasihat. Okey. Yang keempatnya juga adalah baca khatam Al-Quran, baca secara beramai-ramai tanpa ada khalifah. Khalifah ni maksudnya proses menegur kalau ada silap. Jadi biasa khatam Quran baca je, janji nak khatam. Ada silap pun tak ada yang menegur. Jadi itu pun satu keadaan yang tidak boleh. Yang saya selalu ulang, bila dibacakan Al-Quran kena diam berdasarkan ayat Quran yang Allah dah pesan dan beri tahu kepada kita. Maka itu di antara senario ataupun situasi apa yang berlaku di Malaysia dan juga Nusantara dan di depan mata kita. Maka kalau kita boleh elak, kita elak, dan kalau kita bukan elak khatam Al-Quran tu, elak daripada buat begitu. Jadi kena tukar konsep dan kena fahamkan masyarakat, kena fahamkan jemaah supaya kita ni kalau tak mampu nak khatam Al-Quran, tak apa. Sebab khatam Al-Quran dia bukan perkara yang wajib, perkara yang sunat. Yang wajibnya adalah bila membaca Al-Quran, meraihkan segala hak-hak yang perlu diberikan kepada ayat Quran kalamullah. Boleh faham Okey. Ustaz, adakah perlu orang menyemak bagi khatam Al-Quran, khatam seorang first time atau sudah khatam banyak kali? Okey, kejap. Bab ini sebenarnya kalau kita baca Quran, kita rasa kita okey baca Quran, okeylah. Kita baca Quran terus. Tetapi kalau ada orang untuk menyemak bacaan kita, itu lebih bagus dan itulah dinamakan tadarus. Tadarasa yatadarasu tadarusan. Tadarus itu sebenarnya bukan baca je, tak. Dia adalah baca dan dengan ada orang yang menyemak. Jadi bila baca kita semak. Ada yang juga yang baca, tak apalah awak baca kan, awak baca saya tunggu je lah. Tunggu tak tengok pun, dia buat benda lain. Kawan baca, lepas tu sampai dia baca pula. Tidak boleh begitu. Kalau kata nama tadarus, maknanya setiap orang kena semak. Semampu mungkin. Dan biasanya, orang yang boleh baca Quran dengan betul pun kadang-kadang dia tersilap baca Quran. Dalam tadarus. Itu biasa. Dan ada juga dan biasanya bila kita mendengar bacaan orang lain, kita lebih mudah untuk detect kesalahan. Itu memang satu benda yang diberikan oleh Allah. Bila kita nak check, bukan kita mencari salah orang, tetapi bila kita memeriksa orang, kadang-kadang biasa kita jumpa salah orang tu. Jadi itu gunanya tadarus itu, guna tadarus. Jadi sebenarnya tak kisah kalau dah khatam Quran banyak kali pun, dan kita panggil orang untuk menyemak bacaan kita, tidak ada masalah juga. Kalau kali pertama lagi bagus, tapi kalau kita memang macam saya
saya belajar Quran dengan ayah saya dulu memang lambat nak mula tu lambat. Pada awal tu lambatnya nak ubah, bila nak ubah sebab ayah saya jenis dia akan pastikan betul-betul bacaan tu betul dan tepat, dan selepas beberapa juzuk saya sendiri yang akan ubah sendiri dan baca depan ayah. Jadi dia akan lihat terus dan dia tak perlu dah nak ubah. Biasanya kalau kita belajar Al-Quran, okey, ustaz akan ubahkan bacaan. Jadi itu pun betul juga, tidak ada masalah, tetapi macam apa yang dilakukan oleh ayah saya tu, saya kongsi je pengalaman dia sebab dia dah check awal dah. Maksudnya awal tu dia betul-betul jaga, betul-betul memang dia dah yakin dah saya boleh lepas dan dia lepaskan saya, dan saya akan ubah ikut banyak mana yang saya nak persembahkan bacaan depan dia, dan dia kata okey, pas ubah sampailah khatam. Berbezalah, ikutlah ustaz-ustaz dan para asatizah yang bagaimana dia memeriksa bacaan kita, tetapi yang penting hasil daripada proses itu adalah kita dapat membaca Al-Quran dengan betul dan tepat. Itu makna dia. Jadi kalau tanya soalan perlu ke tak, perlu. Kalau kita mampu untuk dapatkan orang untuk menyemak bacaan kita, perlu. Itu perlu. Tak kira lah kita first time ataupun dah banyak kali. Tapi kalau kita rasa kita dah yakin kita bacaan kita dah alhamdulillah dah betul, dengar telinga kita dah betul, dengan pembelajaran kita, tajwid kita, makhraj kita dah dengar dah betul, maka kita nak laju sikit bacaan Al-Quran untuk khatam, maka kita tak perlu pun tidak mengapa. Ustaz, khatam Al-Quran semasa berlangsung majlis perkahwinan adakah jatuh bid'ah? Kalau tanya saya, kalau tengok kepada bid'ahnya dekat mana yang saya nak kata, kalau bid'ah itu kalau nak kata adalah pada menamakan majlis itu khatam Al-Quran, itu bid'ah. Menamakan majlis itu dengan khatam Al-Quran adalah bid'ah. Sebab kalau tidak ada siapa di dalam majlis itu yang memang dia dah baca dah dan dia khatam pada majlis itu. Tapi kalau macam saya kata tadi, kalau pengantin, dua-dua pengantin ataupun lelaki saja dah baca dah Al-Quran panjang, dah nak habis dah, dan hari itu adalah khatam dia, ataupun 2 orang, ataupun 3 orang, ataupun beberapa orang di dalam majlis itu dah memang dah baca Al-Quran banyak dan nak khatam pada majlis itu, tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada siapa pun yang membaca Al-Quran sebelum tu, tiba-tiba hari itu baca Wadduha sampai An-Nas dan kita namakan majlis khatam Al-Quran, maka itu tidak betul. Itu boleh dikatakan bid'ah dari segi perkataan itulah, maksudnya bid'ah istilahiyah itu. Dari segi perbuatan majlis mengkhatam Al-Quran pada majlis pernikahan, saya nak kata perkataan bid'ah ni susah sikit, kecuali benda tu betul-betul dilarang. Benda tu betul-betul dilarang. Majlis khatam Al-Quran memang boleh dibuat berdasarkan asar yang sahih, tetapi meletakkan hanya pada setiap kali majlis kenduri, majlis perkahwinan, saya tak sampai ke tahap nak kata bid'ah. Yang pentingnya bila kita buat, kita kena tahu bahawa perkara ini tidak dibuat pada zaman Nabi, tetapi kita buat untuk mendapatkan keberkatan, itu saja. Dan kena ingat, kita buat itu bukanlah kita menganggap bahawa kita lebih baik daripada apa yang Nabi tinggalkan untuk kita amalkan. Boleh faham yang tu? Sebab kalau kata bid'ah ni maksudnya memang tak ada dalil langsung tentang majlis khatam Quran dan sebagainya. Jadi jangan ada yang buat anjurkan majlis khatam Al-Quran itu dengan i'tiqad bahawa khatam Al-Quran mesti ada pada setiap kali majlis pernikahan. Itu yang tidak boleh, itu bid'ah. Tapi kalau dia kata okey, boleh ada majlis khatam Al-Quran pada majlis perkahwinan, kalau tak ada pun tak apa, jadi dia faham, maka itu tidak ada masalah, insya-Allah. Okey, wallahu alam. Tadi ada siapa yang angkat tangan tadi? Puan Halimatun. Ada nak tanya ke? Ada yang tanya ke? Kalau tak ada, saya nak teruskan, insya-Allah. Okey. Kalau tidak ada, okey, kita teruskan kepada bab yang seterusnya. Kalau tak ada soalan lagi, kalau ada soalan lagi boleh tanya. Kita teruskan kepada bab yang seterusnya. Ada ke soalan? Salah tekan kot. Salah tekan, okey. Okey, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya. Fasl wa yustahabbu ad-du'a 'inda al-khatm istihbaban mutaakkidan syadidan lima qaddamnahu. Dan disunatkan juga untuk kita berdoa pada majlis khatam itu, majlis khatam Quran itu, istihbaban mutaakkidan syadidan, maksudnya dengan satu suruhan yang betul-betul kuat. Maksudnya kalau boleh bacalah doa pada majlis khatam Al-Quran itu seperti mana yang kita dah sebut sebelum ini.
Ya. Cumanya doa khusus. Ya. Cumanya doa khusus untuk majlis khatam Al-Quran tidak ada di dalam hadis yang sahih. Tidak ada. Cumanya terdapat di kalangan para ulama yang menghimpunkan doa-doa yang baik-baik untuk dibaca pada majlis khatam Al-Quran. Maka boleh tak baca? Boleh baca. Jangan iktikad bahawa benda itu adalah sunnah. Maksudnya kita baca doa itu sunnah, membaca doa itu sunnah, tetapi lafaz itu, maka boleh dibacakan doa-doa yang baik-baik insya-Allah. Okey. Wa rawaina fi musnad ad-Darimi 'anil Humaid ibn al-Araj qala man qara'a al-Quran thumma da'a ammana 'ala du'aihi 4,000 malak. Kami meriwayatkan di dalam Musnad Ad-Darimi daripada Humaid bin Al-Araj rahimahullah, dia berkata siapa yang baca Quran kemudian berdoa, maksudnya berdoa pada akhir bacaan Quran itulah, dia tak kata khatam Al-Quran, yang ni dia kata secara umum. Makna baca Quran lepas tu doa. Setiap kali baca Quran, lepas baca Quran doa. Ataupun lepas baca Quran habis majlis khatam Al-Quran. Okey? Dua-dua boleh kita fahami daripada lafaz inilah. Lepas tu dia kata malaikat 40,000, kejap, bukan 40,000, 4,000 malaikat akan mengaminkan doanya. 4,000 para malaikat akan mengaminkan doanya. Nanti kita tengok apa martabat hadis ini. Hadis ini asar maqtu'. Asar maqtu' ini adalah asar daripada tabi'in ataupun sahabat, dan dia adalah maqtu'. Maqtu' ini terputus. Kalau tengok dekat sini dia kata pada sanadnya adalah Quz'ah bin Suwaid dhaif. Ibn Hajar pun kata maqtu', sanad dia dhaif. Okey, maka hadis ini tidak boleh digunakan sebagai hujah sebab ia pun berkaitan dengan perkara yang gaib. Kita tak nampak malaikat amin ke tak, kecuali datang daripada sahih hadis yang sahih, maka kita boleh amalkan dan kita boleh berhujah. Maka hadis ini dhaif dan tidak boleh digunakan. Tapi nak ceritanya, bacalah Quran dan berdoalah di akhir bacaan Quran, itu tidak ada masalah. Yang bab yang kita jadi isu adalah malaikat mengaminkan. 4,000 malaikat yang mengaminkan. Lepas tu kita teruskan. Wa yanbaghi ayyulihha fi du'a. Yanbaghi ayyulihha fi du'a. Ada soalan ke? Sekejap. Ustaz, ada yang kata berdoa bila dalam majlis khatam Al-Quran mustajab. Tadi tu memang kita dah baca dah tadi, memang ada perkataan itu, dan dari segi takhris tidak ada masalah sebab itu mustajabnya sebab di dalam itu wallahu alam, orang-orang yang membaca Al-Quran majlisnya majlis yang baik, wallahu alam, itu ada yang mengatakan tadi pun kita dah jumpa dah tadi, disuruh untuk kita membaca doa dan disuruh sungguh-sungguh. Ada tadi kita jumpa doa yang mustajab. Sekejap, mana saya jumpa tadi? Kita dah baca dah tadi. Wa du'a yustajab 'inda khatmil Quran. Yang Ibn Abi Daud ada sebut tadi. Dekat atas tadi. Hadis yang nombor 318. Hadis yang nombor 318. Boleh rujuk dekat situ. Maka asar itu sahih. Dan itu adalah boleh diterima pakai dan dijadikan hujah insya-Allah. Okey. Yang bagi ayyulihha fi du'a, dia kata, maka disuruh, sepatutnya dianjurkan untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita berdoa dengan perkara-perkara yang penting-penting, dan kalimat al-jami'ah, dan kalimah-kalimah dan lafaz-lafaz yang betul-betul kompak, dan betul-betul kompres, yang betul-betul padu, yang betul-betul singkat dan padat. Sebab doa ni dia bukan doa kita buat karangan, doa ni kita minta dia kena ringkas dan padat. Wa ayyakuna mu'adhamu dhalika aw kulluhu, dan sepatutnya sebahagian besar ataupun semuanya adalah doa-doa untuk perkara-perkara akhirat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang Islam, dan kebaikan-kebaikan dan salah, kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan pemerintah-pemerintah mereka, pemerintah-pemerintah kita lah, wasairi ulati umurihim,
dan seluruh para pemerintah yang menjaga hak-hak dan hal ehwal kita. Wa fi taufiqihim lit-ta'at, dan kita mendoakan supaya mereka diberi taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ismatihim minal mukhalafat, dan juga kita minta doa daripada Allah SWT supaya Allah menjaga mereka daripada melakukan kesalahan. Wa ta'awunuhum 'alal birri wat taqwa, dan membantu, saling tolong menolong ke atas mereka dalam bab kebaikan dan takwa, dan mereka mendirikan hak-hak masyarakat, wajtima'uhum alaihi, dan mereka berkumpul di atas mendirikan hak-hak itu, wa zuhurihim ala a'da'iddin wa sairil mukhalifin, dan kemenangan mereka, pemerintah-pemerintah kita itu ke atas orang-orang yang musuh agama dan orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Wa qad asyartu ila ahrufin min dzalika fi kitab adabil qurra, dan aku telah menunjukkan dan menyebut benda ni di dalam kitab Adabul Qurra, kitab Imam Nawawi juga. Wa dzakartu fihi da'awat wajizah, dan aku dah letak dekat situ beberapa doa yang ringkas bagi siapa-siapa yang nak mengamalkannya dan menukilkannya. Okey. Apabila telah selesai khatam Al-Quran, fal mustahab ay yushra' fil ukhra muttasilan, maka disunatkan untuk menyambung dan memulakan proses mengkhatam Al-Quran yang berikutnya. Okey, dan itulah yang disukai, yang dibuat oleh para salafus salih, dan mereka semua bergantung dan berpandukan kepada satu hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi mereka buat sebagai kaedah fadail amal lah. Sebab ini hadis dhaif ini hanya sekadar untuk bagi kita semangat dan motivasi untuk kita terus baca Al-Quran. Kalau hadis ini tak ada pun, kita dah habis khatam Quran, kita nak kena baca lagi, sebab arahan baca Al-Quran itu berterusan, tidak pernah berhenti. Cumanya dekat sini hadis daripada Anas, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala khairul a'mal al-hall wal rihlah, qila wa ma huma, qala iftitahul Quran wa khatmuhu. Hadis ini dhaif tetapi digunakan sebagai sokongan untuk memberi motivasi kita baca Quran lah, baca Quran. Sedangkan macam saya kata, kalau tak ada hadis ini pun baca Quran tetap diteruskan tanpa henti. Daripada Anas bin Malik, daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amalan adalah al-hall war rihlah. Dekat sini dia terjemah, saya tengok juga tadi dia kata amalan terbaik adalah tinggal dan pergi. Saya pun tak pasti macam mana nak faham tinggal dan pergi. Tetapi kalau tengok perkataan al-hal, sebaik-baik amalan adalah al-hal. Al-hal ini maknanya merungkai, membuka. Kalau masalah halul muskilah, makna dia merungkai masalah ataupun menyelesaikan masalah. Jadi al-hal ni bukan makna dia tinggal lah. Wallahu alam, tapi saya tak pasti makna dia, kenapa dia terjemah tinggal. Dan juga rihlah itu makna dia pergi, dia terjemah kat sini. Saya pun kurang pasti kenapa dia terjemah begitu, tetapi ar-rihlah ini kalau ikut perkataan bahasa Arab, dia adalah travel, berjalan-jalan. Maksudnya pergerakan, sekumpulan pergerakan ataupun perkara yang bergerak. Maka dua perkataan ini digunakan di dalam hadis ini. Ditanya apa makna al-hal wa rihlah. Dia jawab apa? Jawapannya adalah iftitahul Quran wa khatmuhu, membuka bacaan Al-Quran dan menutup bacaan Al-Quran. Maka itulah apa yang dipandukan oleh ulama-ulama yang kata lepas habis khatam Quran kena terus baca Quran lagi. Tapi kalau kita tidak bergantung kepada hadis ini pun, insya-Allah tidak ada masalah, sebab kita dah banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kebaikan dan kelebihan membaca Al-Quran. Okey. Fi man nama an hizbihi wa wadhifatihi. Fi man nama ala hizbihi wa wadhifatihi al-mu'tadah. Bagi orang pas satu bab pada menyatakan orang yang tertidur daripada hizb je
dan kebiasaannya membaca Quran. Hizib ni makna dia terjemah kat sini. Kalau dalam Quran semua orang dah tahu dah kot mungkin di dalam Al-Quran ini dia ada 30 juzuk, dia ada 60 ahzab. Dia ada 30 juzuk dan dia ada 60 hizib. Hizib ini. Tapi kalau makna hizib dekat sini dia bukanlah bermakna sukatan-sukatan itu, tetapi ia lebih merujuk kepada sejumlah bacaan yang dilazimi oleh seseorang itu. Jadi terjemahan kat sini kata orang-orang yang tertidur daripada hizibnya dan kebiasaannya membaca Al-Quran. Okay? Bagaimana? Maksudnya kalau ada orang tertidur, biasanya pada waktu itu dia baca Quran tapi dia tertidur pada ketika itu. Jadi apa cerita dia? Rawaina fi sahih Muslim an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Okey, tengok ini hebatnya, ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara ini kepada kita. Ia sepatutnya memberi motivasi kepada kita untuk kita sentiasa melazimi bacaan Quran pada waktu malam. Kita tengok apa diisi dia. Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang tertidur pada ketika yang biasanya dia baca Quran pada ketika itu. Maknanya waktu malam lah ni. Dia merujuk kepada waktu malam. Merujuk kepada waktu malam. Contohnya kita biasa baca Quran selepas isyak. Macam para jemaah, Alhamdulillah para jemaah duk baca Quran selalu kan. Duk baca Quran selalu. Semoga kita dapat baca Quran dengan cara yang betul. Dengan kaedah yang betul. Dengan penyusunan program yang betul. Maka kita biasa ada rutin baca Quran malam-malam. Tak kira lah Al-Mulk ke Ar-Rahman ke apa ke. Kita pernah tengok Nabi pun baca Al-Musabbihat. Ada 6-7 surah itu. Maka jadikan ia rutin untuk kita baca Quran. Cumanya ada ketika-ketika kita mengantuk. Ada ketika-ketika kita sibuk. Ada ketika-ketikanya kita terlupa. Maka dia kata an syai'in minhu. Nabi kata siapa yang tertidur pada waktu malam, pada waktu sepatutnya dia baca Quran, ataupun an syai'in minhu, ataupun dia bukan hizib lah. Dia sedikit, mungkin dia baca beberapa ayat je yang pendek-pendek, itu menjadi kelaziman dia. Tak kisahlah. Dia kata kat sini, dia kata sesiapa yang tertidur daripada bacaan hizibnya pada waktu malam hari atau sebahagiannya, maksudnya ataupun sebahagian daripada hizibnya, kemudian dia membaca Quran, dia ganti balik. Dia ganti, bukan tertinggal betul lepas. Tak, dia ganti balik bila? Dia ganti balik di antara waktu solat subuh sehingga waktu solat zuhur. Maknanya dia baca pada tempoh, sebab dia dah tertinggal pada waktu malam, dia ada masa sikit dia baca di antara solat subuh dan di antara solat subuh dan solat zuhur. Apa yang Nabi kata? Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Allah telah bagi dia pahala. Maka dia akan dihitung. Pahalanya akan diberikan, dikira seperti mana dia baca pada waktu malam. Itu pentingnya rutin kita tentang satu-satu amalan. Hadis ini juga menjadi dalil kepada amalan-amalan biasa yang lain, amalan-amalan sunat yang lain yang menjadi kelaziman para muslimin, muslimat yang biasa dia baca, tiba-tiba dia bila travel dia tak larat baca, dia muntah ke, dia pening ke, tiba-tiba dia tak boleh baca Quran pada ketika itu. Ulama kata dia dapat juga pahala pada ketika itu. Sebab dia dah jadi kelaziman dia. Ada yang kata kena baca balik waktu lain dan dia dapat pahala. Kalau yang macam hadis ini sebab nak mengejar pahala membaca pada waktu malam itu yang besar itu. Jadi kalau dia tertinggal dia baca pada siang hari, dia dapat juga pahala baca Quran, baca Quran, dan dia dapat walaupun dia tinggalkan, walaupun dia tertinggal. Okey. Betul Puan Iksum. Ada satu hadis di dalam Riyadhus Salihin, ada dalam satu hadis juga dalam Riyadhus Salihin yang menjadi juga sumber rujukan kepada kaedah ini, isu ini adalah Nabi kata mereka, ini cerita Nabi nak pergi perang dengan sekumpulan tentera Islam lah, melalui satu kawasan, dan saya simplifykan hadis itu agak panjang. Begitu kata mereka itu dulunya bersama-sama kita. Bersama-sama kita, maksudnya
mereka dulu ni berperang dengan kita, bermujahadah, berjihad dengan kita, tapi mereka sekarang ni habasahumul uzur. Mereka ini ada yang sakit, ada yang kena jaga orang tua, tak boleh nak pergi perang. Mereka nak pergi perang dan mereka telah pergi berperang dengan kita. Maka Nabi kata mereka juga dapat pahala yang sama juga, lebih kurang macam tu. Hadis itu saya simplifykan. Makanya itulah pahala bagi orang-orang yang sentiasa berada di dalam rutin-rutin salih mereka. Macam hadis ini juga kita dapat faham yang hadis tadi tentang perang pun, walaupun mereka tak dapat perang pada ketika itu, dia pun dapat pahala juga perang itu walaupun dia orang tak hadir dalam peperangan itu. Sebab apa? Sebab mereka sentiasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan yang sebelum itu tanpa uzur. Tapi bila datang uzur, Allah bagi juga pahala kepada mereka. Itu juga hadis yang menjadi dalil kepada para ulama dalam menyelesaikan isu dan kaedah ini. Ini kita jumpa lagi satu dalil, siapa yang terlepas sebab tertidur dan sebagainya, terlepas baca sesuatu yang menjadi rutin dia pada ketika itu, pada waktu malam, dia tertidur. Wallahu a'lam. Masya Allah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Kita bersyukur kepada Allah, Allah bagi pahala kepada kita. Cumanya dalam hadis ini Nabi sebut dia baca waktu lain, maksudnya dia ganti bacaan itu pada waktu lain dan dia dapat pahala baca waktu malam. Biasanya kalau ada orang tertinggal baca Al-Quran, dia akan ganti ataupun dia akan baca banyak sikit supaya dia dapat cater balik apa yang dia tertinggal. Tetapi pahala baca waktu malam itu dia akan dapat juga. Pahala baca waktu malam. Wallahu a'lam, moga Allah bagi kita kekuatan untuk itu. Memang kadang-kadang kita tertidur, kita sibuk, kita uruskan orang, tetamu datang dan sebagainya, anak-anak saudara, anak kita, adalah urusan-urusan, wallahu a'lam. Tetapi kalau itu keuzurannya, insya-Allah tidak ada masalah. Kita ganti je waktu lain, kita dapat juga pahala baca Al-Quran itu pada waktu malam, insya-Allah. Kita ambil lepas ni ada kelas ke? Kalau tak ada, saya pergi kepada satu hadis satu lagi, lepas tu kita tak ada Ustaz, boleh teruskan. Boleh teruskan okey. Okey. Fasal pada menyatakan perintah menjaga Al-Quran dan ancaman ataupun amaran bagi orang yang melupakan Al-Quran. Maksudnya siapa-siapa yang menghafal Al-Quran, sebenarnya jangan sambil lewa sebab itu adalah kalamullah dan dia ada tegahan ataupun ada ancaman terhadap perkara itu. Tapi sebenarnya jangan kita sebut perkara ini bukan kita menyorokkan hadis Nabi, bukan menyorok kepada hadis Nabi. Kadang-kadang, okey, sebelum saya masuk bab ni, sebab benda ni penting juga untuk kita faham. Sebab kadang-kadang budak-budak dia tak faham tentang banyak konteks lagi, dia tak sempat nak hadam lagi. Kita nak suruh anak-anak kita hafal Quran, kalau dia tak baca hadis ini pun dia memang susah kalau kita tidak suruh betul-betul. Jadi kita nak suruh dia dulu, bagi motivasi, kelebihan-kelebihan baca Al-Quran, kan? Dapat pahala yang banyak, dapat manfaat yang banyak, dapat jariah yang banyak, kita bagi yang tu dulu. Hadis ini orang-orang yang mampu untuk faham dengan betul, baru dia boleh cerita. Sebab nak menjaga. Macam ni lah, saya buat perumpamaan, kita beli benda mahal. Kita beli kereta mahal, kita kena jagalah elok-elok. Kita beli kereta murah pun kita kena jaga elok-elok, apatah lagi benda mahal. Jaga elok-elok. Tapi kalau beli kereta, lepas tu buat acuh tak acuh, endah tak endah, sambil lewa dalam menjaga kereta-kereta yang baru, maka itu kufur nikmat nama dia. Dapat lepas tu kufur. Tinggalkan, tidak menghargai. Maka Al-Quran lah satu benda yang paling berharga di atas muka bumi ini, kalamullah. Maka kalau dah hafal, kena jaga. Itulah konteksnya. Dan dia kena ada perkara-perkara yang dia buat untuk dia mengingat Al-Quran. Wa rawaina fi sahih Al-Bukhari wa Muslim. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Musa Al-Asy'ari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la huwa ashaddu tafallutan min al-ibil fi uquliha. Okey? Ta'ahadu hadzal Qur'an. Dia kata jagalah Al-Quran ini sungguh-sungguh. Ta'ahadu ni jaga sungguh-sungguh.
jagalah Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh. Sering-seringlah membaca dan selalu ulangilah mempelajarinya agar tidak lupa. Itu caption ataupun footnote dekat Hidayah, dekat cetakan Hidayah. Maksudnya ta'ahadu hadzal Quran, jagalah Quran, hafal Quran betul-betul dan jagalah Quran ini betul-betul. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Itu maksudnya dia nak bersumpah dengan nama Allah lah, dengan nama Allah, dengan yang jiwa Muhammad itu di tangannya, di tangan Allah SWT. Lahu asyaddu tafallutan, sesungguhnya dia kata, sesungguhnya Al-Quran ini lebih mudah untuk pergi ataupun mudah untuk kita terlupa daripada unta yang terlepas daripada tali pengikatnya. Maksudnya unta ke, tapi dekat dalam hadis ni unta lah, tak kira lah, maksudnya unta tu perumpamaan sebab kat situ binatang tunggangan. Okay? Kuda ke apa ke, terlepas dari tali. Maksudnya mereka kan bebas, mereka kan habitat asal mereka kan liar. Jadi bila diikat itu, dia orang terpaksa ikut telunjuk tuannya. Jadi kalau terlepas daripada tali, mereka akan lari, biasanya akan lari. Maksudnya larinya unta daripada ikatan tengkuknya itu. Maknanya Quran ini lebih mudah hilang kalau kita tak jaga. Kita hafal semalam, hari ni kalau kita tak ulang, dia lupa. Kalau kita tak baca dalam solat, dia lupa. Jadi dekat sini, dia bukan amaran yang mana menunjukkan bahawa amaran itu dengan datang dengan hukuman. Maknanya tak masuk syurga ke ataupun berdosa ke. Sebab ada yang mengatakan bahawa ada saya dengar, kalau siapa hafal Quran, lepas tu dia tinggal, memang ada dekat sini. Kejap, nanti kita pergilah kepada hadis itu, cuma hari ni saya macam tak sempat. Ada pernah jumpa yang kata berdosa. Jadi kalau kata berdosa, dia membuatkan orang yang baru nak hafal Al-Quran akan rasa macam baik tak hafal Quran, kalau lupa berdosa. Boleh faham tak? Maksudnya hafal Quran, kalau lupa berdosa, kenapa nak hafal? Tambah beban pula. Jadi sebenarnya bukan ke situ, bukan begitu konsep dan konteks yang diberikan amaran atau peringatan oleh Nabi ini. Nabi nak bagi peringatan bahawa benda tu senang hilang. Jadi kena jaga betul-betul, kena amalkan betul-betul, kena ada proses dan jadual murajaah dan sebagainya. Maka kalau ada itu, maknanya kita dah hafal Quran, kita sentiasa dengan Quran. Murajaah, menghafal dan sebagainya, mengulang dan sebagainya, menambahkan lagi pahala sebenarnya kepada yang menghafal Al-Quran. Sebab ada yang hafal Quran tapi dia tak baca dalam solat, ada yang hafal Quran tapi dia tak murajaah. Tapi bagi orang yang menghafal Al-Quran, dia baca dalam solat, pahalanya lebih besar. Dia hafal Quran, lepas tu dia melakukan murajaah, ulang kaji, dia dapat lagi pahala. Maka itulah konsep dan konteks dia, supaya pertama, Al-Quran tidak hilang, perkara yang paling berharga. Yang keduanya, pahala sentiasa akan berada di sisi orang-orang yang melakukan perkara untuk menghafal ataupun sentiasa mengingati Al-Quran. Wallahualam, nanti kita jumpa dekat sesi yang akan datang untuk kita teruskan dengan hadis-hadis yang lain, insyaAllah. Dari mana sumbernya kelaziman beri bunga, telur dan marhaban secara masjid? Marhaban ni sendiri pun tak ada zaman Nabi sebenarnya. Kalau tanyalah marhaban mana ada zaman Nabi, tak ada jumpa pun lafaz marhaban tu kat zaman Nabi. Dalam hadis tak jumpa lafaz marhaban tu. Adalah kata yang dalil kata tala'al badru alaina tu, adalah nasyid itu, tapi bukanlah selepas daripada itu para sahabat dan para tabi'in buat majlis marhaban. Tak ada, tidak ada diriwayatkan. Memang ada riwayat yang kata bila Nabi sampai ke Madinah itu adalah iringan duf, gendang dan sedikit nasyid qasidah untuk mengalu-alukan kedatangan Nabi itu. Ada riwayat yang mengatakan begitu, tetapi tidak ada lah pula, sebab di antara isi marhaban itu qasidah itu kan, qasidah tala'al badru alaina tu saya faham. Cumanya nak bagi tahu, tidak ada selepas itu riwayat daripada sahabat dan tabi'in, riwayat daripada Nabi, riwayat daripada sahabat dan tabi'in, athar yang mengatakan mereka mengamalkan majlis marhaban ini.
Dan selepas itu terdapat banyak lagi qasidah-qasidah ataupun bait-bait syair lain yang diamalkan semasa majlis marhaban. Maka kalau tanya saya, majlis marhaban itu sendiri tidak ada dalil dia. Tidak ada dalil dia. Bunga telur, bagi bunga telur pun tak ada dalil dia. Ada bunga telur dulu majlis nuri orang bagi bunga telur ayam. Ada yang saya jumpa baru ni bagi telur masin, telur itik. Tapi masinnya tak adalah masin sangat. Ada yang bagi telur burung puyuh 3 biji. Maka telur juga. Tapi itulah tak ada dalil sebenarnya. Tidak ada dalil benda tu. Cumanya bagi makanan dekat orang yang hadir pada majlis khatam Al-Quran itu tidak ada masalah. Sebab itu bagi di atas dasar sedekah atau dasar it'am, memberi makan, tidak ada masalah. Cumanya dari isu marhaban itu sendiri. Sebab dalam tu ada perkara-perkara yang dikatakan ialah qasidah-qasidah dan sebagainya. Maka spesifiknya majlis itu tidak ada zaman Nabi dulu, para sahabat dan tabi'in pun tidak buat benda tu. Cumanya kita buat majlis khatam Al-Quran boleh sebab asarnya ada hadis asar ataupun dalil-dalil daripada zaman sahabat dan tabi'in ada, tapi pengisian lain, package itu sebab bila cakap tentang tahlil pun package. Kalau bercakap tentang tahlil la ilaha illallah memang masyru', memang disuruh sangat-sangat untuk orang Islam bertahlil. Tetapi tahlil yang ada dekat Nusantara ini adalah mula dengan ini dan ini dan ini dan ini. Lepas tu habis dengan makan. Ada yang pengisiannya adalah berzikir kepada batu. Saya pernah ada benda tu. Pernah hadir pada majlis-majlis macam tu. Ambil batu sungai banyak-banyak. Semua berzikir dengan batu, buang letak dalam baldi. Sekali berzikir letak dalam baldi. Dan batu itu akan diletakkan dikubur dengan i'tiqad dan kepercayaan bahawa batu itu akan terus berzikir kepada si mati. Batu tu kita tak zikirkan macam tu pun dia sentiasa berzikir. Makhluk Allah tidak pernah melupakan zikir kepada Allah Ta'ala. Manusia je yang lupa. Jadi kalau tanya saya tak jumpa. Wallahualam kuat di sana ada para asatizah lain yang jumpa dalil marhaban dan bagi bunga telur. Wallahualam. Saya setakat ini saya tak jumpa. Wallahualam kita buatlah apa yang dibolehkan di dalam syarak itu lebih baik. Itu pun kita tak larat buat dah. Maka kita minta Allah Ta'ala bagi kita kekuatan, fokus kepada yang ada dalil sahaja. Itu dah cukup untuk kita cari pahala dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas pengurusan ilmunya dan pencerahan yang cukup jelas dan terperinci sekali buat kita semua. Semoga diberikan kefahaman buat kita semua dan manfaat juga. Dan terima kasih kepada para jemaah sudi duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis ilmu ini, dan juga tak lupa kepada penaja sudi menaja sebab program kita. Dan